dibawakan oleh House Brand Curry Powder and Spices. Memperkaya santapan anda sejak 1958. Rakyat Amerika diarah segera meninggalkan Yaman ikutan ancaman pengganas. Kerajaan New Zealand ambil alih kawalan masalah pencemaran bakteria dalam bahan penusuk. Ian Lee sifatkan mantan penerusi Temasek sebagai orang yang telah merubah semula strategi pelaburannya. Salam sejahtera. Rakyat Amerika Syarikat di Yaman diarahkan supaya segera meninggalkan negara itu ikutan ancaman pengganas. Jabatan Negara Amerika mengeluarkan arahan itu beberapa jam lalu dan turut menjejas para pegawai Amerika yang kurang penting di Yaman. Perkembangan terbaru itu berlaku sedang Amerika terus menutup sekitar 20 kedutaannya di Serata Timur Tengah dan Afrika. Kini lebih banyak perincian muncul berhubung ancaman serangan pengganas Al-Qaeda. Media Amerika melaporkan ejen risik negara itu berjaya meminta perbualan antara ketua Al-Qaeda Ayman Az-Zawahiri dengan ketua Al-Qaeda di Yaman. Akhbar New York Times menyatakan Az-Zawahiri minggu lalu mengarahkan ketua Al-Qaeda bagi Jazirah Arab Nasir Al-Buhaishi supaya melancarkan serangan pada hari Ahad kemarin. CNN pula melaporkan Az-Zawahiri mengarahkan Al-Buhaishi melakukan sesuatu sehingga menyebabkan Washington dan Yaman bimbang. Ianya bermakna satu serangan pasti berlaku. Akibatnya 22 kedutaan dan pejabat konsul Amerika segera ditutup dan 19 terus ditutup sehingga hujung minggu ini. Ramai anggota Dewan Senat Amerika yang ada kaitan dengan agensi risik negara itu sudah pun menyifatkan tahap ancaman kali ini sebagai sangat serius sejak serangan pengganas 11 September 2001. Kerajaan New Zealand mengambil alih kawalan cara syarikat Fonterra menangani masalah pencemaran bakteria botulisme dalam bahan penusuk keluarannya. Kebimbangan tentang pencemaran tersebut telah menyebabkan penjualan sejumlah jenama susu bayi yang menggunakan protein whey dari syarikat penusuk terkemuka New Zealand itu ditarik balik di banyak negara. Jarang sekali kerajaan New Zealand menghantar para pegawainya ke sebuah kilang swasta seperti Fonterra, namun langkah yang dilakukan itu dianggap wajar demi mempertahankan nama baik perusahaan penusuk New Zealand yang membentuk 25% ekspor negara itu. Kerajaan New Zealand menghantar para pegawainya ke kilang-kilang Fonterra tempatan dan Australia bagi memastikan syarikat itu telah memberi maklumat tepat tentang pencemaran bakteria botulisme di dalam produk yang digunakan untuk membuat susu bayi. Menurut pihak berkuasa, data yang diberikan Fonterra ketika bermulanya krisis pencemaran itu ternyata tidak tepat. Menurut pihak berkuasa, data yang diberikan Fonterra ketika bermulanya krisis pencemaran itu ternyata tidak tepat. Ini mencetuskan kekeliruan hingga mendorong sejumlah jenama susu bayi ditarik balik penjualannya di banyak negara dari China hingga ke Arab Saudi. Sri Lanka dan Brunei merupakan yang terkini melakukan tindakan serupa. Botulisme boleh menyebabkan kelumpuhan dan akhirnya membawa maut. Namun sejauh ini tiada laporan tentang ada bayi yang dijangkiti bakteria itu. Polis Malaysia telah menahan 3 lagi suspek berhubung pembunuhan pengasas kumpulan perbankan Arab Malaysian Hussein Ahmad Najadi. Ketua Polis Malaysia Khalid Abu Bakar berkata pihaknya kini hampir dapat menyelesaikan kes itu. Namun penembak dalam kes tersebut, Kong Swee Kwan, masih berleluasa. 3 suspek, seorang lelaki dan 2 orang perempuan itu ditahan semalam. 2 wanita berumur 47 dan 61 tahun itu merupakan pemegang amanah Tokong Cina berhampiran tempat pembunuhan. Pada siang hari bulan lalu, Awayan Hussein ditembak mati dari jarak dekat di tempat letak kereta selepas keluar dari Tokong Cina di lorong Silon, Kuala Lumpur. Pihak polis difahamkan mangsa terlibat dalam perundingan supaya tanah Tokong itu tidak diusik, dijual atau dirobohkan. Namun polis masih menyiasat motif sebenar pembunuhan itu. Mantan penerusi Temasek S. Danabalan membina portfolio Temasek Holdings dari $70 bilion menjadi $215 bilion dalam masa
17 tahun. Dalam majlis ulang tahun ke-39 Temasek Holdings, Perdana Menteri Lee Hsien Loong memuji-puji Encik Dana Ballen bukan sahaja sebagai seorang menteri yang berkebolehan dan penasihat yang bijak selama lebih 30 tahun, malah juga sebagai kawan baik dan rakan sekerja yang dipercayai. PMI berkata Encik Dana Ballen sudah merubah Temasek. Antara lain, Encik Lee berkata mantan Menteri Kabinet itu menerajui Temasek Holdings melepasi pelbagai krisis ekonomi seperti krisis keuangan Asia, krisis September 11 dan krisis ekonomi global. Beliau menambah, Encik Dana juga mencorak semula strategi pelaburan Temasek daripada yang hanya tertumpu di Singapura kepada pelaburan yang memanfaatkan enjin pertumbuhan di Singapura maupun di Asia. Encik Dana Ballen malah menaikkan status antarabangsa Temasek dan sekaligus juga status Singapura. PMI berkata Singapura beruntung mempunyai pemimpin seperti Encik Dana Ballen untuk mengemudikan ehwal negara. Encik Dana jelas PMI seorang yang menyerahkan jiwa dan raganya kepada tugas tersebut. Mantan Menteri Pembimbing Lee Kuan Yew melancarkan sebuah buku baru bertajuk One Man's View of the World. Buku 400 muka surat ini mengandungi pandangan Encik Lee mengenai masa depan kuasa-kuasa besar dunia dan beberapa rantau lain. Selama lebih 5 dekad, Encik Lee pernah mewakili Singapura di persada antarabangsa sebagai Perdana Menteri, Menteri Kanan dan Menteri Pembimbing. Dalam rajin Rabahui itu, Encik Lee berkata pemahaman beliau adalah berdasarkan pemerhatian dan interaksi dengan pelbagai orang sepanjang 50 tahun dalam pemerintah. Selama tempoh itu, Encik Lee berkata, beliau telah menguruskan dasar luar Singapura dan bertemu ramai tokoh utama yang berpengalaman menguruskan isu-isu sejagat. Saudara, apakah sebab di sebalik melonjaknya penjualan pakaian hari raya berwarna merah tahun ini? Kita hendak beraya. Kenapa bawa kita sejauh ni? Mana snow tu? Buat mana ya? Ada di mana? Tengok. Tak ada landing. Tak ada lantai. Tak ada cincin. Tak ada kan? Nama je mas. Tapi tak ada bandung kemas. Boleh. Mana dapat ni? Boleh. Dekat sini konten mobile kemudian. Tak ada bayaran bulan pertama. Hari raya ini, hidupkan kembali semangat hidup anda. Dah dalam hari raya tak jadi. Selamat Hari Raya. Jatuh cinta sekali lagi dalam 3 temu janji. Hargai setiap detik kehidupan dalam 8 jam. Layan madrasah dalam Hari Raya. Saksikan film-film blockbuster raya ini hanya di Suria. Take part in Asia's first business performance survey. Participating companies will receive a report identifying initiatives and developing strategies to improve their own businesses. Survey results will also serve as a basis for selecting the recipients of the Channel News Asia Luminary Awards 2014. Take part now. Raihkan Ramadan dan Syawal bersama Coca-Cola dan Fanta. Beli produk menilai $25 daripada jenama yang mengambil bahagian dan dapatkan bekas Lock and Lock menilai sehingga $11.50 dengan percuma. Tertakluk pada Ramadan Syawal. Hari Kebangsaan 2013 Bulan Ogos Jumaat 5.45 petang di Suria. Amanat Hari Kebangsaan Perdana Menteri Lee Hsien Loong akan disiarkan pada Khamis 8 Ogos ini jam 8.30 malam di Suria. Amanat beliau dalam bahasa Melayu disampaikan Menteri Perhubungan dan Penerangan merangkap Menteri Bertanggungjawab bagi Ilmu Masyarakat Islam Dr. Yaakob Ibrahim. Anda juga boleh mengikuti amanat tersebut di laman Chinese Asia selepas disiarkan.
Terima kasih bersama kami. Saudara Biro Siasatan Amalan Rasuah CPIB akan mempunyai pengarah baru mulai 1 Oktober ini. Beliau ialah Encik Wong Hong Kwan yang kini Ketua Eksekutif Agensi Pembangunan Tenaga Kerja WDA. Menurut kenyataan Pejabat Perdana Menteri, sebuah panel semakan bebas telah melaporkan bahawa kesilapan penyeliaan di CPIB telah menyebabkan kelemahan dalam soal kawalan kewangannya dan dana awam mengalami kerugian. Hal itu membawa kepada tuduhan-tuduhan jenayah terhadap Edwin Yu, seorang penolong pengarah CPIB. Kesilapan itu berlaku semasa tempoh jawatan dua pengarah CPIB, Encik So Ki Hian dan pengarah sekarang Encik Eric Tan. Kedua-dua mereka bertanggungjawab terhadap Edwin Yu dan unitnya di dalam CPIB. Encik So dan Encik Tan telah diberi surat amaran rasmi berhubung kesilapan itu dan mereka telah memikul tanggungjawab mengenainya. Kenyataan PMO menambah, meskipun berlaku kesilapan dalam penyeliaan, Encik Eric Tan telah memberi banyak sumbangan dalam mengukuhkan CPIB. Beliau akan melakukan tugas-tugas lain di mana pengetahuan serta pengalaman beliau amat berguna. Cabaran bagi pihak tentera sekarang adalah bagaimana melatih kaki tangannya boleh bertindak dengan cepat dari segi minda dan semangat supaya mereka boleh sentiasa menyesuaikan diri. Menteri Negara Kanan Pertahanan Chan Chun Sin berkata demikian dalam acara program Asia Pacific ke-15 untuk para pegawai kanan tentera. Encik Chan menambah, pertempuran di medan perang tidak akan dimenangi pihak yang paling terlatih, tetapi pihak yang dapat membuat penyesuaian terbaik dan bertahan paling lama. Menurut beliau lagi, ia bukan saja melibatkan ini tentera, tetapi juga masyarakat dalam menggembling semua sumber serta keperluan lain. Di situlah konsep pertahanan mutlak amat berguna. Resources. Amanat Hari Kebangsaan Perdana Menteri Lee Hsien Loong akan disiarkan Khamis ini di semua platform televisyen dan radio Mediacorp. Ucapan beliau dalam bahasa Inggeris akan disiarkan menerusi saluran Channel News Asia, Opto, saluran 5 dan juga di Radio Nitrate Live pada waktu tertera. Amanat PM Lee dalam bahasa Melayu pula akan disampaikan Menteri Perhubungan dan Penerangan merangkap Menteri Bertanggungjawab bagi Ehwal Masyarakat Islam, Dr. Yaakob Ibrahim. Ia akan disiarkan menerusi saluran Suria pada jam 8.30 malam dan di Radio Warna pada jam 9.05 malam. Amanat tersebut diulang tayang di Suria pada keesokan harinya jam 10 pagi. Teks dan klip amanat PM Lee itu juga boleh anda ikuti di laman ini selepas ia disiarkan lusa. Hari ini, saudara, lebih 200 orang menyertai upacara memperingati Hari Kebangsaan Anjuran Muiz di Hub Islam. Acara tersebut dipimpin Menteri Bertanggungjawab bagi Ehwal Masyarakat Islam, Dr. Yaakob Ibrahim. Acara yang dimulakan dengan menyanyikan lagu kebangsaan ini disertai oleh para anggota lembaga pengarah dan sekitar 100 kaki tangan Muiz serta 120 pelajar Madrasah Al-Irsyad, Al-Junaid dan Al-Arabiyah. Mereka kemudian melafazkan ikrar negara sebelum beramai-ramai menyanyikan 3 buah lagu Inggris Hari Kebangsaan seperti Stand Up for Singapore. Dalam acara sejam ini, para hadirin juga dihiburkan dengan sebuah sketsa mengenai kisah perjalanan sejarah Singapura di mana tokoh-tokoh yang membina dan menyumbang kepada Singapura seperti Tan Tock Seng dan Benjamin Sheares juga disebut. Persatuan Jamiah juga mengadakan majlis memperingati Hari Kebangsaan hari ini. Anggota Parlimen GRC Mulmin Kalang, Edwin Tong, menyertai sekitar 300 tetamu termasuk murid-murid dari 3 pusat tarikat Jamiah dan para kaki tangannya dalam majlis penuh meriah ini. Para tetamu dihiburkan dengan persembahan kanak-kanak yang menyanyikan lagu-lagu Hari Kebangsaan dan Hari Raya. Dalam ucapannya, Encik Tong menghargai usaha Jamiah dalam memupuk dan menerapkan nilai-nilai murni di dalam diri anak-anak didiknya. Dia juga menyeru lebih ramai belia supaya tampil menyumbang tenaga kepada program-program anjuran Jamiah. Encik Tong juga menyelesaikan sebuah kek berbentuk bendera Singapura yang menggunakan manisan makaroni. Tujuan dan matlamat ialah untuk selain menyambut
perayaan ulang tahun Singapura ini ialah juga untuk memberi peringatan terutama kepada anak-anak bagaimana generasi yang lama sebelum ini uh, sacrifice untuk membangunkan Singapura selepas kita mencapai kemerdekaan. Dalam usaha mendekati lebih rapat para penerima bantuan PAA, para pegawainya telah berkunjung sendiri ke rumah salah seorang penerimanya di Tampines. Nur Syabana Muhammad Iqbal, 21 tahun, merupakan penerima termuda bantuan PAA tahun ini. Tahun ini merupakan kali pertama Syabana menyambut lebaran tanpa ibu bapanya. Ibunya meninggal dunia pada akhir Mac lalu, manakala ayahnya menyusul seminggu kemudian. Lulusan jurusan perakaunan dari ITE ini terpaksa berhenti kerja untuk menjaga abangnya yang terancam angkat. Menggalau sendiri tanggungjawab itu, kesabaran dan kejengkalan hati Syabana memang wajar dicontohkan. Hari-hari saya sembahyang, minta pada Allah, mohon pada dia selalu, minta dia kekuatan, cakap, ni I can go through this lah. Pada masa ini, Syabana menyerah hidup mereka berdua dengan bantuan dari Sudusi dan Muiz. Bagaimanapun, dalam musim raya ini, Syabana mengambil tempahan membuat kuih dan kek. JEE pula memberinya habuan wang $500 serta kuih kanya. Hal itu sudah pasti kita akan lihat dari perkembangan mereka, bagaimana mereka perlu datang bantuan lagi. Saya dengar abangnya ada sekolah, mungkin kita akan bantu daripada situ juga nanti. Syabana berharap keadaan kehidupannya bersama abang akan berangsur baik. Saudara, penjualan pakaian hari raya berwarna merah tahun ini melonjak di luar jangkaan ramai peniaga. Mungkinkah sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Raya hampir serentak tahun ini menjadi penyebabnya? Wartawan kami, Nashita Kamir, membuat tinjauan. Hanya tinggal beberapa hari saja lagi sebelum kita menyambut perayaan berganda Hari Raya Aidilfitri dan Hari Kebangsaan. Bahan sambutannya semakin panas dan setengah orang berusaha menunjukkan kedua-dua sambutan sekaligus. Ini kita semua sekolah pakai merah sempena perayaan Hari Kebangsaan. Sebab semangat NDPN, so kita orang berkumpul-kumpul nak pakai merah sebagai baju saya warna putih, anak warna merah, jadi kombinasi putih dan merah untuk meraihkan sempena Hari Kebangsaan Singapura. Mungkin disebabkan semangat patriotisme itulah penjualan pakaian Hari Raya berwarna merah tahun ini meningkat begitu ketara. Stok kita dah habis solar. Ya, kita pun tak expect lah. Macam every pelanggan kita datang nak warna merah. Kawan ni kita pastikan ada warna merah. Untuk customer kita, seorang ada sibuk sikit pasal merah. Sejak awal lagi, Cik Suwida Karman, pemilik butik SR Collection sudah menjangkakan permintaan bagi baju berwarna merah akan bertambah tahun ini. Beberapa hari sebelum Syawal tiba, kesemua pakaiannya yang berwarna merah sudah habis dijual meskipun stok pakaian khususnya bagi warna itu ditambah tahun ini. Banyak kecewa. Banyak yang kecewa tadi kita kasih idea yang lain lah macam putih ke. At least when you celebrate untuk National Day putih dengan kain songket merah lah. Walau bagaimanapun orang ramai tidak perlu khawatir kerana ada banyak lagi kedai yang masih menjual pakaian dengan warna kegemaran ramai itu. Teruskan bersama-sama saudara nanti bagi lukisan dinding yang mencatat rekod baru di dalam buku rekod Singapura.
bekerja untuk wajah sentiasa bersinar, menguatkan tulang sepi dan rambut sihat. Biohelps Wellness Collagen Gold menjaga kelembapan kulit agar lebih beku dan halus. Dengan vitamin C, ia melindungi wajah dari sinaran UV agar kulit lebih cerah. Biohelps Wellness produk halal yang diyakini. Ya, rasa macam ayah tak siap pula sampai sini. Sini lebih bahagia rasa. Walaupun hutan, pakai tak kisah dan rasa. Tak tahu bila hari raya, semua kita boleh jualan makanan di sini. Kita very happy together. Videonya sampai kemana aku nak lihat macam ini. Ni aku cerita ni, kalau projek ni tak menjadi, pakai nampak masjid ni tak beraya lah tahun ni. Nanti wajah masjid mati nak jadi pernah ada orang lain. Wah, nak buat dari apa kali? Tertarik Iwan pun. Tidak, saksikan episode terakhir hubungan masjid air Katira. Besok 9 malam hanya di Suria. Bertemu kembali dan kami teruskan berita dengan laporan saham. Bursa Singapura saudara ditutup lebih rendah hari ini sejajar dengan pasaran serantau indeks sistem merosot lebih 16 mata. Pasukan sepak takraw negara berazam untuk menang sekurang-kurangnya sebutir peanut dalam Sukan C di Myanmar tahun ini. Semasa kejohanan serupa di Jakarta 2 tahun lalu, pasukan negara pulang dengan tangan kosong. Presiden Persatuan Sepak Takraw Singapura Abdul Halim Kadir berkata, beliau yakin matlamat memenangi peanut dapat dicapai. Beliau menerangkan prestasi pasukan negara di bawah bimbingan jurulatih Salih Nanam telah menunjukkan peringkatan. Proses penuh yakin kita akan dapat membawa balik sekurang-kurangnya peanut gansa. Tetapi kami harus mendapatkan seorang pemain lagi menjadi 6 orang pemain daripada kelulusan eksklusi. Kami akan berlatih dengan gigi untuk mendapatkan medal. Setidak-tidaknya bronze medal. Saya ada keyakinan sebab pemain-pemain yang ada sekarang ni adalah pemain-pemain yang bekas mewakili dalam Super Series, dalam Piala Taking Cup. Mereka mempunyai pengalaman yang luas. Jadi dengan ini saya harap mereka dapat menunjukkan permainan yang sebaik di sana. Anugerah Planet Music tahun ini memperkenalkan kategori baru iaitu Anugerah Band Terbaik. Kesemuanya 18 kategori anugerah tempatan dan serantau bakal dipertandingkan. Selain mengiktiraf bakat-bakat musik serantau, EPM kali ini juga akan terus memberi penghargaan kepada karya pemuzik dari YouTube. Karya muzik yang dihasilkan untuk tatapan umum dari 1 Januari hingga 31 Desember 2012 layak bersaing dalam beberapa kategori anugerah. Dan penyertaan boleh dihantar melalui email tertera selewat-lewatnya pada 20 Ogos. Acara anjuran stesen-stesen Radio Mediacorp Warna dan Ria kali ke-12 ini akan berlangsung di Suntec City pada 18 Oktober 8.30 malam. Terpilih untuk dilibatkan dalam acara perbarisan Hari Kebangsaan NDP saudara merupakan satu peluang yang tidak akan dilepaskan ramai dan pengalaman ini pastinya sesuatu yang amat dihargai, lebih lagi jika berpeluang menyumbang tenaga bersama-sama ahli keluarga yang lain. Bagi pegawai waran kanan Rosli Tanjung, perlibatannya dalam NDP boleh dianggap sebagai satu kemestian ataupun menurutnya sudah menjadi seperti suatu tradisi sejak 3 tahun lalu. Beliau dan 2 anak lelakinya merupakan tenaga penting dalam melatih 2 kontingen sokongan pasukan berseragam. Saya rasa perasaannya sedikit manis kerana tahun ini tahun ketiga saya dapat bersama dengan anak saya sebagai keluarga menyumbangkan tenaga untuk negara, melatih masing-masing kontingen supaya menjadi tugas yang baik
Meskipun perlu berkorban masa dan tenaga setiap minggu sejak beberapa bulan lalu, segala pengorbanannya dianggap berbaloi kerana berpeluang memberi sumbangan kepada negara dan memastikan anak-anak didik dapat menunjukkan persembahan terbaik. Apatah lagi dapat bekerja rapat dengan anggota keluarga sendiri. Saya rasa bangga kerana saya tidak uh, melibatkan diri saya seorang ini kali. Walaupun saya sudah melibatkan diri dalam NDP untuk menjaga kontingen NCC pada dari 2010 sampai hingga sekarang. Tetapi sejak 2011 saya dapat menyumbang tenaga dengan adik saya. Jadi saya rasa bangga dan sangat gembira lah. Ada teman yang saya kenal dan sungguh rapat lah. Saya sudah melibatkan diri saya di dalam NDP kali ketiga. Ini tahun ini kali ketiga untuk saya. Saya bermula di tahun 2011 sebagai contingent trainer dan dari itu saya rasa bangga dan saya hendak mewakili NCC tiap-tiap tahun. Pasukan Kadet Pertahanan Awam NCDCC dan NCC merupakan antara 25 kontingen penyokong perbarisan yang mewakili 5 tunggak pertahanan mutlak. Sebelum berpisah saudara, kita lihat dahulu lukisan dinding yang mencetak rekod baru di dalam buku rekod Singapura. Ia merupakan yang terpanjang di negara ini dan diperbuat sepenuhnya daripada bahan kitar semula. Selama 500 pelajar serta kajian dari Maktab Tengah ITE terlibat dalam membuat lukisan dinding ini bagi menyambut Hari Kebangsaan pada Jumaat ini. Sepanjang 104.8 meter, lukisan ini menggunakan 48 keping papan sempena sambutan ulang tahun negara yang ke-48. Ia memaparkan pelbagai pencapaian utama negara dari tahun 1965 hingga 2013 seperti dalam bidang pengangkutan, perubatan dan perumahan. Saksikan terus lukisan pelbagai kisah Singapura ini. Sekian berita, salam hormat.